Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil bin Syekh Alauddin. Nombor metrik 13 DKE 19F2032. Dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Ridwan bin Muhammad Ghazali, Muhammad Safi Aikal bin Muhammad Sabri, dan juga Muhammad Daniel Ikhwan bin Ahmad Setia. Okey, saya akan menerangkan sedikit tentang case study yang kami telah buat tentang sewerage system treatment with water and wastewater engineering, DCC 40152. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, pengenalan ni, rawatan kumbahan ialah sejenis rawatan air sisa yang bertujuan untuk membuang bahan cemar daripada kumbahan untuk menghasilkan efluent yang sesuai untuk dibuang ke persekitaran sekitar atau aplikasi guna semula untuk menghalang pencemaran air daripada pembuangan kumbahan mentah. Okey, seterusnya, banyak proses rawatan kumbahan untuk dipilih. Ini boleh terdiri daripada sistem terpencar kepada sistem terpusat besar yang melibatkan rangkaian paip dan stesen pam yang menghantar kumbahan ke loji rawatan. Okey, selain itu, rawatan kumbahan selalunya melibatkan dua peringkat utama yang digelar rawatan premier dan sekunder, manakala rawatan lanjutan juga menggabungkan peringkat rawatan tertia dengan proses penggilapan dan penyingkiran nutrien. Oxidation point merupakan kaedah yang popular untuk komuniti kecil kerana kos pembinaan dan operasi yang rendah. Dalam oxidation point, bakteria kumbahan akan bertindak untuk memecahkan bahan organik dengan menggunakan oksigen daripada permukaan kolam. Oxidation point ini memerlukan kawasan yang luas dan jumlah rawatan adalah bergantung kepada cuaca. Oxidation point ini terdapat sekurang-kurangnya dua kolam yang dibina, iaitu kolam pertama akan mengurangkan bahan organik dengan menggunakan pencernaan organik. Kolam kedua pula akan mempertingkatkan efluent dan mengurangkan patogen-patogen di dalam kumbahan. Sekarang saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan oxidation ponds. Kelebihan dia adalah mudah diselenggara dan tidak memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Kecekapan rawatan boleh mencapai sehingga 90%. Kekurangan dia pula adalah tidak mempunyai kapasiti yang cukup untuk merawat kumbahan industri berkepekatan tinggi. Tidak sesuai untuk kawasan bandar kerana kos tanah yang tinggi dan memerlukan kawasan tanah yang luas. Untuk maklumat tambahan, kolam pengoksidaan perlu dikosongkan secara berjadual untuk memastikan ia berjalan lancar, lebih kurang 10 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safi Aikal bin Muhammad Sabri, 13 DKE 19F2020. Saya akan menerangkan tentang oxidation ponds. Saya memilih oxidation pond ini di bahagian 12 dan 14 kerana ia berdekatan dengan kawasan perumahan. Okey, seterusnya saya telah membuat peta yang berkaitan dengan enap tercemar teraktif yang berada di kotak 22. Okey, apakah itu tentang enap cemar teraktif? Okey, enap cemar teraktif ni dia merupakan salah satu kaedah rawatan air sisa secara biologi. Ia juga adalah satu kaedah rawatan kumbahan aerob. Selain itu, proses ini juga melibatkan mikroorganisma dalam menyingkirkan bahan pencemar organik dari air sisa. Ia adalah berbentuk petak ataupun berbentuk bulat.
Selain itu, ia juga bertujuan untuk menstabilkan bahan organik, kurangkan isi padu enap cemar dengan mengeluarkan air, dan juga menyingkirkan bakteria patogen. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idwan. Saya akan menerangkan tentang bab saya, iaitu yang saya pilih adalah rotating biological RBC atau RBC. Definisi dia adalah RBC ni dia adalah teknologi yang berputar ataupun proses rawatan filem tetap biologi yang digunakan dalam rawatan sekunder air sisa selepas rawatan primer. Mana nanti ni adalah RBC yang digunakan adalah rawatan yang kedua selepas pada rawatan yang pertama. Kemudian proses rawatan pertama melibatkan penyingkiran pasir dan pasir dapat rawatan ampai kasar melalui proses saringan mengikuti dengan pengendapan pepejal dan titrat ampai. Okey, kenapa saya memilih RBC adalah kerana dia banyak kebaikan. Yang pertama kebaikannya adalah enap cemar berlebihan yang boleh disalurkan dengan baik akan dikumpulkan dalam pejenih. Dan kemudian yang kedua prosesnya agak senyap berbanding pump dos untuk pengudaraan kerana prosesnya agak diam dan dia tak ada risiko penyaluran. Kemudian kestabilan proses yang tinggi dan juga tahan kejutan hidrolik atau beban organik yang tinggi. Dan juga dia cuma memerlukan ruang yang rendah, iaitu ruang yang kecil. Okey, itu saja yang saya akan menerangkan tentang map saya. Okey, tempat yang saya ambil adalah 18 ataupun kawasan rendah. Yang pertama, rotating biological contactor ni saya letak dekat kawasan yang rendah. Dan kenapa saya ambil kedai makan, sekolah, masjid dan hospital? Kerana saya memilih kawasan yang mempunyai ramai orang mengunjung. Kerana kedai makan, hospital dan juga sekolah dan juga masjid ramai pengunjung, ramai orang yang datang. So, kumbahan atau proses kumbahan digunakan lebih tinggi. Jadi di situ saya menggunakan proses ni kerana untuk menapis segala kumbahan yang ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Dani Ikhwan bin Ahmad Setia. Nombor matrik saya ialah 13 DKA 19 F 2012. Okey, saya teruskan dengan yang saya. Saya mengambil rotation biological data ataupun iaitu terpanggil RBC. Rotation biological data ataupun nama singkatan dia adalah RBC ialah teknologi pemulihan yang digunakan dalam rawatan sekunder air sisa. Teknologi ini membenarkan penglibatan air sisa bersentuhan dengan medium biologi untuk memudahkan penyingkiran bahan cemar. Okey. Ada 5 mengapa saya memilih RBC ini. Okey, yang pertama, tiada risiko penyaluran. Yang kedua, kawasan yang luas. Yang ketiga, RBC ini mampu mengendalikan pelbagai jenis aliran. Yang keempat, pengedapan yang baik dan mudah dihasilkan untuk aliran sisa. Yang terakhir sekali, saya mengambil suhu yang sesuai. Okey, saya akan tunjuk. Okey, ini peta saya RBC. Saya bermula daripada tapak 13, tapak kosong, North Road, pergi ke hospital dan pergi ke masjid dan akhir sekali pergi ke shopping mall. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, kesimpulan yang ni boleh berbuat daripada case study kami adalah rawatan air ialah sebarang proses yang meningkatkan kualiti air untuk menjadikan sesuai untuk kegunaan air tertentu. Penggunaan air mungkin untuk minum, bekalan air industri, pengairan ataupun menyelenggara aliran sungai, rekreasi air atau banyak penggunaan lain termasuk selamat dikembalikan ke dalam sekitar. Mana kami untuk case study ni iaitu tentang rawatan air, kerana rawatan air digunakan untuk selepasnya untuk penggunaan air yang tertentu. Tetapi yang paling kami highlight kat sini adalah untuk membebaskan air yang kotor itu ke sungai. Sebelum pembebasan ke sungai, dia memerlukan penapisan ataupun treatment ataupun rawatan dahulu. Kalau lepas macam biasa, kemungkinan akan merosakkan ekosistem dalam air. Okey, sekian pada kami. Terima kasih.